Assalamualaikum. Hari ini saya akan bertemu ramai dengan seseorang mengenai tugasan saya itu perkara yang boleh merosakkan akidah. Saya mengambil tajuk bawah konsep syirik, iaitu penggunaan kain kafan yang dijadikan gelang. Okey Kak, boleh saya tahu apa sebenarnya gelang yang ada di tangan Kakak ni? Gelang yang ada di tangan kakak ini adalah kain kafan yang dijadikan sebagai gelang. Apa kegunaan gelang tersebut? Kegunaan gelang ini adalah supaya si pemakai gelang tidak merindui si mati. Oh, macam itu. Bagaimana pula dengan siapa yang menggunakan gelang tersebut? Yang menggunakan gelang ini adalah saudara mara terdekat si mati, terutama kanak-kanak. Kerana kanak-kanak mereka tidak tahu bahawa yang mati tidak akan hidup semula. Jadi supaya mereka tidak merindui si mati tersebut. Oh, dia macam penggunaan tersebut lebih kepada kanak-kanak lah. Ya, lebih kepada kanak-kanak. Bagaimana pula dengan gelang tersebut dibuat? Gelang ini diperbuat daripada kain kafan yang diambil daripada pengikat tali di kepala dan di kaki. Lepas tu dipotong kecil-kecil dan dijadikan gelang. Penggunaan gelang itu dalam tempoh masa yang panjang ataupun dalam tempoh masa yang pendek? Hari ke-100. Oh, hingga hari ke-100 lah. Ya. Okay, faham. Di mana selalunya penggunaan gelang tersebut? Gelang ini selalunya dipakai apabila adanya majlis, adanya hari kematian seseorang. Ini lebih kepada digunakan oleh orang-orang Bajau mengikut adat mereka di daerah Kota Belud. Okey. Sebagaimana yang kita ketahui, perbuatan tersebut adalah perbuatan syirik. Saya berharap orang Kota Belud boleh menyedari bahawa penggunaan tersebut adalah satu benda yang boleh merosakkan akidah kita. Ada satu hadis yang berbunyi, tidak mati anak Adam kecuali meninggalkan 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Jika kita merindui seseorang yang sudah meninggal dunia, hubungan kita dengan mereka hanya melalui doa. Sehingga doa itulah sebagai pengantara kita dengan mereka. Pada pandangan saya, penggunaan gelang yang daripada kain kafan ini tidak langsung kaitan dengan rindu kita kepada mereka. Okay. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 64, artinya, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, iaitu bahawa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan kita tidak menjadikan satu sama lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahawa kami adalah orang-orang Muslim. Assalamualaikum. Kesimpulan yang kami dapat daripada hasil kajian kami ialah kami telah peroleh pelbagai pengajaran dan pengetahuan yang baik dalam kajian ini. Antara pengajaran yang kami peroleh ialah sebagai umat Islam, kita diwajibkan bertawakal dan hanya bergantung kepada Allah selepas berusaha bersungguh-sungguh dalam sesuatu perkara yang dihajati, terutamanya sekali dalam melakukan tugas-tugas harian sebagai khalifah di bumi ini. Di samping itu, kita hendaklah percaya bahawa meminta bantuan kepada makhluk lain selain Allah seperti jin dan syaitan akan memberikan kesan yang memudaratkan dan bukannya memperoleh manfaat dari apa yang diminta. Hal ini kerana tiada yang lebih berkuasa melainkan Allah, malah tindakan ini akan mengakibatkan pemikiran umat Islam terbelenggu dalam akidah sesat. Akhir sekali, kita haruslah berpegang teguh dengan ajaran agama Islam dan juga sentiasa memahami dan mendalami ilmu Al-Quran dan Sunnah bagi mengelakkan amalan khurafat ini terus berleluasa dalam kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Islam kita sendiri. Sebagai khalifah di bumi ini, kita juga sentiasa dituntut untuk sentiasa taat segala perintah
dan meninggalkan segalanya, apatah lagi jika perbuatan kita itu berunsurkan khurafat. Dalam surah An-Nisa ayat 48, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kerana mempersekutukannya, yaitu syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa sahaja yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.